Kita nak pergi kepada tajuk bab tingkatan 3 pengangkutan. Okey. So, objektif tajuk ini adalah untuk melihat sistem pengangkutan dalam organisma dan juga tumbuhan. Okey, kredit kepada Cikgu Nur Razila atas perkongsian slide yang telah diberikan kepada kami lah, para guru. Okey, next kita lihat apa objektif yang kita nak capai. Pertama, kita nak lihat fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan organisma ringkas. Okey, kedua, kita nak bandingkan dan bezakan setiap fungsi sistem pengangkutan ni. Adakah sama organisma kompleks dengan organisma ringkas? Okey. Yang ketiga, kita nak tengok wajar ke kita melihat kepentingan fungsi sistem pengangkutan ni kepada organisma-organisma ni. Betul-betul penting ke sistem pengangkutan ni untuk kehidupan organisma kompleks dan ringkas ni? Okey. Jom kita tengok buku teks yang mana dalam bab sistem pengangkutan dalam organisma ini merangkumi muka surat 80 hingga 82. Okey. Jom kita mulakan dengan muka surat 80 dahulu ya. Okey, pada muka surat 80, tajuk dia adalah 3.1 sistem pengangkutan dalam organisma. Kalau kita lihat dalam buku teks tu digambarkan sebagai sistem pengangkutan LRT, KL Central, nak menunjukkan sesuatu manusia ataupun individu yang nak bergerak daripada satu stesen ke satu stesen memerlukan satu sistem pengangkutan. Begitu juga dalam sistem badan manusia, haiwan dan tumbuhan. Jom kita lihat muka surat 81 pula. Sebelum kita pergi jauh, kita nak tengok apakah itu yang dimaksudkan dengan organisma ringkas dan organisma kompleks. Okey. Organisma ringkas seperti dalam gambar rajah 3.2. Okey, ada ameba, organina, paramecium, okey. Yang mana organisma ringkas ni dia tidak mempunyai sistem pengangkutan khusus. Okey. So maksudnya dia bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien ni akan masuk terus ke dalam membran sel. Nanti kita tengok gambar rajah, okey. So, organisma kompleks pula adalah organisma yang kompleks seperti manusia, haiwan vertebrata dan tumbuhan multisel yang mempunyai sistem pengangkutan khusus. Kita nak tengok apa benda sistem pengangkutan khusus tu. Tapi sebelum tu kita fokus dulu. Apa sebenarnya dan kenapa pentingnya sistem pengangkutan ni? Nak angkut apa sebenarnya, okey? So, keperluan sistem pengangkutan adalah kerana semua benda hidup yang kita sebutkan tadi ada sel dalam organisma tu. So, tujuan utama ialah untuk mendapatkan nutrien, ya, untuk dapatkan nutrien dan juga sorry. Sorry ada iklan sikit. Ketujuan utama lah untuk mendapatkan nutrien dan oksigen. Dan tujuan kedua adalah untuk menyingkirkan urea dan karbon dioksida. Seterusnya kita nak lihat apakah pengangkutan yang digunakan dalam organisma ni. Organisma kompleks tadi adalah satu sistem peredaran darah. Apa yang kita nak ambil tadi adalah angkat nutrien dan oksigen bawa ke seluruh badan. Itu simple ya, secara bahasa simple ni ya. Dan juga kedua kita nak menyingkirkan bahan buangan. Kita akan lihat spesifik apa bahan buangan yang nak disingkirkan tu nanti. Seterusnya kita boleh lihat dekat situ muka surat 81. Apa yang dimaksudkan dengan organisma ringkas? Merujuk pada muka surat 81. Bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien masuk terus ke dalam sel secara resapan melalui membran sel. Maksudnya begini, lihat ameba ni, dia ada, kalau nutrien, oksigen nak masuk, terus meresap terus ke dalam dia. Dia tak perlu ada
ada apa-apa penghalang pun, ya. Persekitaran di mana sumber bahan boleh didapati adalah berdekatan dengan sel. Sebab itulah bahan secara resapan berlaku dengan mudah kerana sel terletak berdekatan dengan persekitaran. Maksudnya kulit ni, dia ni adalah membran sel. Berbeza dengan organisma kompleks. Okey, ada kulit. Contohlah oksigen kat luar. Oksigen nak serap masuk ke kulit, macam mana? Nutrien nak serap masuk ke kulit, macam mana? Maka sebab itulah ada satu sistem pengangkutan yang dinamakan sebagai darah. Okey, ni sel-sel ni. Darah akan mengangkut semua nutrien tu. So, sebab itulah maksud dia dalam organisma kompleks, bila jawab soalan, kamu nyatakan pertukaran bahan tidak boleh berlaku secara resapan kerana sel terletak jauh daripada persekitaran. Kalau untuk organisma ringkas, kita kena jawab pertukaran bahan secara resapan berlaku dengan mudah kerana sel terletak berdekatan dengan persekitaran. Maknanya resapan boleh terus berlaku. Okay, next kita tengok. So, apa yang kepentingnya sistem pengangkutan ni sebelum kita pergi jauh? So, pertama, kita boleh rujuk dalam buku teks muka surat 82. Okay, buka dulu buku teks muka surat 82 semua orang. Okay, dekat situ ada 3 cabang kan, tapi saya detailkan. Pertama, of course, untuk mengangkut keperluan sel tadi, iaitu oksigen dan nutrien. Okay, lepas kenapa kena oksigen dan nutrien ni? Sebab apa? Sebab apa kita makan dapat nutrien tu? Kenapa kita nak kena oksigen? Sebab sel perlu. Okay, sel nak bekerja kan? Okay, dan untuk hasilkan tenaga, senang je. Okay, melalui proses apa? Respirasi. Apa dia formula proses respirasi? Kita dah bincang dah sebelum ni. Okey, kedua, of course kita nak singkirkan bahan kumuh setelah berlaku proses respirasi. Kan? Kalau tidak kita tak singkirkan bahan kumuh tu, maka ia akan meracuni badan ataupun membunuh organisma tersebut. Contohlah kita sendiri tak melakukan penyah tinjaan. Bahasa pasar dia buang air besar nah. Okey, tidak melakukan penyah tinjaan, maka badan kita akan bertoksik. Okey. Okey, bagi tumbuhan pula, tumbuhan pun ada sel hidup. Okey. So, kita akan mengambil keperluan sel tumbuhan seperti garam mineral, air dan hasil fotosintesis. Nanti kita tengok apa itu hasil fotosintesis. Bagi menjalankan proses hidup tumbuhan itu sendiri. Okey, dan itu sahaja. Kita nak lihat 3.1 sistem pengangkutan dalam organisma ni dari segi dia punya fungsi, keperluan dan penting tak sebenarnya. Penting. Kenapa penting? Okey, itu sahaja. Terima kasih.